Misteri jam 12, siapa bercakap ni? Yana. Panggilan dari mana, Yana? Daripada Jurong East. Dan pengalaman tentang apa? Silakan. Pengalaman ni tentang kakak saya. Sebenarnya saya tinggal kat Sengkang. Jadi masa tu kakak saya ajak saya keluar lah untuk membeli belah. Dan saya pun ikut dia. Dan masa waktu nak balik tu, dia suruh saya balik dulu lah, pasal dia nak pergi jumpa kawan dia. Jadi dah pukul nak dekat pukul 1 pagi mak saya tanya mana kakak saya belum balik lagi lah. Dia cakap mungkin kejap lagi balik lah tu. Jadi bila pasal rumah Sengkang saya 5 bilik tau kat sini. Jadi kita ada balcony. Jadi masa saya tengah duduk kat balcony tu tengah tengok cerita channel TV3, saya nampak ada satu perempuan di kat pokok besar. Pasal masa tu masa saya tinggal sana, McDonald belum lagi 24 hour tau. Pasal kalau McDonald 24 hour tak senang. Jadi masa tu belum 24 hour. Jadi saya tengok macam siapa ni perempuan ni. Dan saya buat usaha, saya pandang lagi, saya tengok kakak saya. Mungkin dalam hati tu macam mungkin dengan berbang kawan dia ke apalah. Jadi bila dalam beberapa minit tu dia pergi kat luar rumah tau Kisi. Selalunya dia lah akan cakap Assalamualaikum tau, tapi dia tak cakap di luar rumah. Dan masa tu pintu gate belum lock lagi. Dan mak saya tanya saya kenapa muka dia pucat lah. Jadi saya pun macam dia cakap entah tak tahu. Habis dari itu dia dah masuk rumah. Selalunya dia akan dia lah kakak saya seorang yang akan macam kalau dia masuk rumah dia akan cuci kaki semua everything lah. Jadi tak cuci kaki tak kisi. Dia terus masuk bilik. Dan bila dia dah masuk bilik tu, saya pun macam kenapa tiba-tiba dah masuk bilik dah masuk bilik habis dia duduk. Habis dari itu masa tu saya rasa tak sedap hati. Jadi kakak saya ada 2 kakak. Yang pertama ni dia penakut gila. Jadi masa tu kita pun 3 adik-beradik tidur kat hall. Dan tiba-tiba masa pukul 2.30 pagi ke 3 pagi kita tengah tidur, kita just imagine dia selalu balik akan mandi. Tapi dia tak mandi tau kita. Dengan baju jalan tu juga dia baring. Jadi dalam mata saya macam maybe dia penat, dia dah kejam mata dia. Sekali dalam pukul 2.30 3 pagi gitu, dia bangun macam, kita tahu tak macam orang kalau mati kan, tangan dia duduk kat atas perut dia kan. Dia just bangun gitu lagi sini. Saya pekik lah. Kakak saya yang first mungkin siap. Dia dah lari dulu. Dia pergi ketuk pintu mak saya, panggil mak saya. Jadi mak saya kenapa? Habis saya cakap saya tak tahulah. Habis muka dia pucat. Habis dia gitu saya dengan kakak saya yang first tu pergi angkat dia masuk bilik. Sampai pegang tangan dia. Pasal dia dah macam orang kena sampuk tu kasi. Dan lepas tu bapak saya dah tak boleh dikit. Jadi bapak saya cakap mak saya cari orang yang pakar lah untuk tolong kan. Dan masa tu saya pun pergi Hougang lah satu pakcik ni untuk tolong, untuk bantu kakak saya lah. Dan masa dah jumpa dia, jadi macam dia pun macam ragu-ragu tau. Cuma kesian kan, pasal kakak saya dah terlalu teruk gila. Jadi dia gitu masa dia tengah baca-baca semua everything, dia tanya saya masa saya keluar kakak saya ada apa-apa berlaku tak. Jadi saya cakap tak ada. Saya tanya kenapa. Dia cakap masa saya jalan-jalan dekat town area tu, ada satu lelaki ni, dia tengah duduk dekat tangan dia tu ada sesuatu begini. Dia macam, dia tak tahu dia pegang benda apa. Tapi saya waktu saya tak nampak lah. Cuma kakak saya ada cakap dengan seseorang. Dia cakap apa saya tengok tak patut orang keluar dari hutan, something like that tau. Jadi saya macam kan bothered lah, saya urus. So bila yang pakar ni saya cakap entah, saya tak pasti. Cuma saya dengar kakak saya cakap macam tu. Tapi saya tak tahu orang tu siapa lah, pasal saya tak nampak pun. Dan pakar ni cakap dia ceritakan lah, dia cakap ada lelaki yang tengah pegang sesuatu. Jadi dia marah gila bila kakak saya cakap gitu dekat dia. Pasal mak saya pernah pesan kalau orang nak tengok tu biarlah, kita jangan cakap pasal you never know kalau orang tu boleh buat apa saja kan. Jadi bila dah cakap macam tu sekali dapat seram gila saya tak lupakan sampai sekarang. Rupanya dia kena rasut dalam badan dia tu ada kakak cantik. Jadi saya macam pasal bila saya macam saya dah dekat situ, jadi macam susah untuk lupakan apa yang dah berlaku. Jadi macam pengalaman paling macam seram lah. Jadi dia kena rasut. Ramai lah keluarga dengan saya semua ada lah. Dan daripada situ dia makan masa tau kita untuk baik. Jadi itulah pengalaman tentang kakak saya. Dan sampai sekarang lah mak saya cakap jangan. Apa yang sebab kakak anda ni kena rasuk ni? Ada penghuni dalam tubuhnya. Mungkin dia selalu balik lewat ke macam mana? Kisi dia memang suka balik lewat. Mungkin itu antara faktor
Sebabnya saya pernah berkongsi pengalaman seseorang dan telah pun dijawab oleh seorang pendengar, tak benar ataupun tidak. Katanya orang yang suka balik lewat malam, lewat malam tanpa sebab yang baik akan diperhatikan oleh jin. Dia tengok dia ni selalu balik lambat ni. Lama-lama dia tengok kan, dia pattern kan, wah dia ni suka balik lambat dan dia akan hinggap dan menjadikan orang tu kawannya. Tapi saya macam tak percaya tu sampai sekarang. Pasal macam yang lelaki yang buat kakak saya ni dia Melayu tu umur berapa saya tak ingat. Pasal ni dah lama juga terjadi. Jadi macam saya masa tak percaya lah, macam kenapa dia kena buat macam itu kan. Mungkin kerana kata-kata yang kakak saya cakap kat dia tu yang buat dia rasa marah gila. Jadi bila nak keluarkan apa ni kakak cantik tu daripada badan kakak saya punya lah susah. Lagi dan makan masa untuk baik lah. Jadi itulah pengalaman yang paling seram lah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih kembali. Baik, yang ini datangnya daripada seorang pengirim kita. Pendengar kita berkongsi pengalaman ini. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Zikri. Saya adalah pendengar Misteri Jam 12, peminat Tegar MJ12 dari Melaka, Casey. Kejadian ini berlaku pada waktu malam. Saya sedang memandu nak pulang ke rumah. Tiba-tiba saya ni jenis yang tak tahan. Kalau nak terkucil, saya akan keluar dan cari tandas. Begitulah terjadinya pada saya ketika sedang memandu pada waktu malam. Rasa dah hujung-hujung, Casey. Kalau saya terus bertahan sampai dekat rumah, alamat kata dalam kereta juga nanti basah. Ini jujur. Jadi saya tengah memandu dekat Melaka ni, di kawasan, katanya di sini dekat kawasan selepas sebuah pasaraya yang besar dekat Bandar Melaka. Oh, okey. Mungkin anda tahu pasaraya apa agaknya. Jadi saya pun keluar daripada kereta saya lah. Saya keluar. Malam tu memang sunyi, tak ada orang ya. Kawasan tu memang sunyi. Dah hampir-hampir nak dekat 12:30 malam. Keluar dari kereta, saya pun mencacar cari spot yang baik untuk legakan diri saya. Sumpah, Casey, saya memang tak tahan. Saya cari. Dekat kawasan ni ada semak samun, ada pokok-pokok. Saya tengok kiri kanan, cek, saya periksa dulu. Kalau ada orang sedang menunggang motosikal, tengah driving. Maklumlah sekarang ni kan zaman orang petik gambar, ambil video. Dah nanti saya jadi viral. Jadi kata Ahmad Zikri ni, setelah saya tengok line clear, saya barulah lepaskan hajat kecil saya dekat sebatang pohon. Ya, dekat sebatang pohon. Kemudian saya pun kancing seluar, saya balik ke rumah. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan ini yang diketengahkan oleh pengirim kita Ahmad Zikri, ya, bukan Zakri, Ahmad Zikri. Malam tu pukul 12:30 malam, saya dah mandi, bersihkan diri. Saya baring dekat katil, tiba-tiba nak tidur tak boleh sebab anu saya sakit sangat-sangat. Saya tengah baring dekat atas katil. Aduh, makin lama makin sakit, semakin sakit dan apabila saya periksa, ia membengkak, Casey. Bengkak. Saya tengok, saya terkejut dan saya tak terfikir pun tentang saya ni buang air kecil sembarangan. Saya tak terfikir tentang bab tu. Saya mungkin rasakan ada infection, terkena sesuatu, salah makan. Itu yang saya fikirkan. Saya tengok, bengkak, Casey. Sepanjang malam saya nak tidur, tak boleh tidur, kesakitan yang teramat sangat. Dan akhirnya saya beritahu bapa saya. Saya cakap, bapa, anu saya bengkak. Saya tak tahan, tengah sakit pak, nak pergi hospital. Saya beritahu bapa saya. Kemudian apa yang berlaku malam tu jugalah, bapa saya katanya di sini kita naik kereta pergi ke hospital, ke tempat kecemasan, unit kecemasan untuk dirawat. Doktor tengok pun terperanjat, bahagian anu saya tu membengkak, Casey. Merah, membengkak. Dan bila sampai tu, doktor bercakap sesuatu dengan bapa saya. Bapa saya datang, tiba-tiba dia tanya, kau ni, bengkak kau ni bukan bengkak sakit tau. Maknanya bukan sejenis penyakit lah. Kau ada kencing sembarang ke, ada tak? Saya fikir balik, ada pak, semalam. Saya cakap malam semalam lah, sekitar sebelum 12:30 malam tu, saya dah pergi dekat pokok. Saya katakan saya lepaskan hajat kecil kat sana.
Pancut lagi sembarang. Bapak saya marah saya Kesi. Tak tahan pak, tengok tak ada orang. Kau takut dengan orang, tapi kau tak tahu tempat kau yang buang air kecil tu mungkin ada makhluk yang hinggap dekat sana. Kesi, sememangnya saya tak tahu dan membengkak. Doktor hanya kasih saya painkiller. Itu saja yang dapat membantu mengurangkan rasa sakit. Keesokan harinya, bapa membawa saya berjumpa dengan seorang ustaz untuk merawat bahagian anu saya yang membengkak. Saya jalan Kesi kena tunduk, membongkok badan, dan jalan tu harus mengangkang sebabnya sakit sangat. Mulai malam tu saya pelajari sesuatu, katanya Ahmad. Jangan buang air kecil sembarangan. Betul Kesi, dia punya sakit pedih hanya Tuhan saja yang tahu. Saya berjumpa dengan ustaz tengok pun ustaz ketawa. Bahagian anu saya yang bengkak, katanya Ahmad Zakri. Dan ustaz kata ini dia akan cubalah berusaha, dia akan cuba usahakan. Dan Alhamdulillah setelah sesi pertama, bengkak saya menurun dan kembali seperti biasa. Terima kasih. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap tu? Saya Selamat. Cik Selamat, panggilan dari mana Cik Selamat? Daripada Tanjung Pagar. Ada pengalaman apa Cik Selamat? Silakan. Saya nak cerita ni pasal misteri ya. Pasal dulu saya kerja dekat Jurong Island. Ini kira misteri dia siang hari ya. Ini kira tengah lunch time, tengah makan time lah. Saya kerja dekat Jurong Island ni, dekat Bayan Drive sana. Terus saya dah habis makan ni, dah habis lunch time lah. Habis lunch time saya duduk tinggal relax lah dalam kering. Saya bawa kering. Hello? Ya, teruskan. Saya bawa kering. Habis saya tengah relax, saya nampak ada satu Cina pakai apa tu, semua kuning lah kira. Baju kuning, dia punya tanjak pun kuning. Begitu saya tengok kan, ini mesti ni Cina alau hantu ni. Siang hari tau. Sekali dia kencing, dia bunyikan lonceng dia. Kecing. Saya pun perhatikan agaknya dia ni alau hantu tak agaknya. Sekali saya tengok-tengokkan dia. Sekali saya pandang dekat cermin saya relax dekat dalam kabin ni akhirnya. Dalam kabin. Sekali saya nampak ada macam perempuan cantik terbang tau. Perempuan cantik tu terbang. Kali dia pergi tempat saya lah. Dia masuk dalam kabin tu kan. Minta maaf je masuk dalam kabin saya. Dia duduk atas saya ni. Ni hantu siang tau ni. Saya pun ingat jin lah ni Dia baca apa, Cina tu tinggal gering-gering, dia dah tak boleh lari. Jadi dia lari tempat saya ni. Hantu Cina tu dia lari, dia duduk tempat saya. Minta maaf dia apa lagi, dia romen lah. Saya pun alamak, saya pun dah macam rasa saya ini mimpi ke betul ni kan. Kali macam mana dia pun apa lagi, dia cium saya, cium ni, tak maaf dia cium. Saya pun tengok, ya ini mimpi ke bukan ni. Saya tak boleh gerak tau, tak boleh gerak. Kali macam mana tu, itu Cina tu alau hantu tu dah habis tau, dah habis bunyi tau. Bila Cina tu dah habis geling kan, dia dah habis halau, hantu tu pun lari. Hantu Cina tu lawan hantu tu. Ingat hantu lah, jin lah kan. Dia pun itu Cina dah habis bunyi kan, dia pun terbang lah. Dia terbang. Saya pun sadar. Saya bilang ini mimpi ke bukan ni kan. Kali macam mana tu, saya pun apa lagi, saya tak puas hati. Saya turun depan lagi 100 meter tu, ada lagi satu kren.
Dongeng keren lah kira. Saya pun pergi part keren lagi satu. Itu pun member saya jugalah kira. Saya bilang dengan Ali, tadi kau ada nampak tak Cina halau hantu? Ali bilang nampak, aku nampak Cina tu halau hantu pakai baju kuning kan semua. Kau tahu tak, hantu dia pergi tempat aku lah. Hantu dia pergi tempat aku. Habis kawan saya bilang, bedek lah. Saya bilang betul, hantu tu pergi tempat aku. Dah gitu, saya tak puas hati, saya buka lah samping anu je kan. Aku tengok ni, bengkak tak? Bengkak. Kalau sebelah, Mat, besar lah Mat. Bengkak dah. Besar lah. Tapi tak ada macam sakit lah. Kan? Sampai saya balik rumah tu, saya malam ni saya tidur, dah hilang lah dia pergi bengkak. Itu je lah. Saya kerja dekat Jurong Island Bayan Drive. Terima kasih. Terima kasih. Seram betul cerita dia. Betul ke? Ini kubur dia, Zai. Inilah kubur dia. Kita korek sekarang. Jangan tunggu lagi. Jom. Zai, aku takut lah, Zai. Aku rasa macam tak sedap lah, Zai. Aku tak nak buat lah. Hey, Mat. Kau jangan nak buat perangai, Kita korek sekarang. Kasih aku campur tu. Cepat. Apa ni? Aku takut lah. Zai, seramnya muka dia, Zai. Jangan banyak cakap lah. Angkat keluar mayat ni, cepat. Ish, beratnya. Kasih aku api. Api. Hai, Mat. Lepas ni, semua perempuan akan tunduk dekat aku. Zai, kau dengar tak, Zai? Apa yang kau merepek? Zai, apa tu, Zai? Dekat pokok, tepi kubur tu, Zai. Kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12 yang ingin saya kongsi dengan anda. Seperti yang anda dengar awal tadi, pengalaman berkenaan dengan minyak dagu. Sampai ke saat ini, adakah minyak dagu ini benar-benar wujud? Kalau wujud, adakah ia benar-benar mujarab? Adakah ia digunakan? Sejauh mana kebenarannya, kita belum pasti dan tidak tahu. Hanya kabar-kabar angin yang sampai pada kita. Kisah ini berkenaan sejenis minyak yang saya tak perlu sebutkan namanya. Ini pengirim yang bernama dengan nama samaran yang digunakan Asyik, bukan nama sebenar. Casey, saya nak berkongsi satu kejahilan yang pernah saya terlibat sama ketika saya muda dahulu. Saya benar-benar kesal terhadap perbuatan, pilihan yang saya lakukan pada waktu itu. Kejahilan ini tidak akan saya lupa sampailah sekarang, walaupun saya ni dah berkeluarga. Satu ketika dahulu saya pernah mendapatkan sebotol minyak ... Minyak ini kalau terkena, Casey, sejauh mana
wanita itu benci dengan saya, setinggi mana egonya terhadap saya akan lemah juga. Saya telah pun mendapatkan minyak ... ini. Caranya mudah. Hanya perlu sentuh minyak ini pada kulit, permukaan kulit. Tak kisahlah tangan ke, tengkuk ke, belakang telinga ke, dahi ke, asalkan terkena kulit wanita ni. Dan beri masa 24 jam, wanita ini tiba-tiba akan berubah daripada benci, teruslah datang dan ingin berkenalan dengan kita. Saya melakukan kerja ini agak lama dahulu. Waktu tu saya memang Casey, seorang lelaki yang tak cukup satu. Berjumpa dengan seorang tukang ubat. Ini pun hasil recommendation daripada kawan saya. Dia kata gunakanlah minyak ni. Tapi minyak ni tak boleh digunakan sewinang-winangnya. Ada syarat-syarat yang saya kena ikut. Kalau tak mujarab ataupun makan tuan. Antara syarat yang harus saya patuh bila menggunakan minyak ini, antaranya daripada seorang wanita ke wanita yang lain harus mempunyai jarak. Saya gunakan minyak ini pada wanita yang pertama. Saya anukan pada kulitnya. Kemudian saya suka dengan seorang lagi wanita. Jarak wanita A dengan wanita B 44 hari. Tak boleh hari ni wanita A, besok saya pergi dekat wanita B colit minyak ni dekat kulitnya. Tidak boleh, kerana kalau sekiranya saya berbuat demikian, satu, tidak akan mujarab. Yang kedua, saya akan dimamah oleh makhluk jin dalam keadaan saya hidup. Saya pendek kata akan menjadi bangkai bernyawa. Tanggungjawab yang berat tu, Casey. Jadi itulah. Senang, Casey. Suka dengan perempuan ni, saya dekat dia. Sekali je. Besok tengah duduk, kalau dia nampak kita, dia datang. Ajak berbual, ajak makan, ajak keluar. Hidup saya bertukar-tukar pasangan, Casey. Bertukar-tukar pasangan. Jadi macam ni, kalau saya suka pada wanita ni, setiap 44 hari saya kena colet lagi minyak tu. 44 hari colet lagi minyak yang sama. Dan itulah yang harus saya lakukan. Dia bukan colet sekali terus dia suka sampai bila-bila, Casey. Itu ada cara dan minyak yang lain. Itu menggunakan sejenis santau dan sihir, mana dalam tubuhnya akan dihantar seekor jin duduk dalam badan wanita ini, dan wanita ini akan dikawal oleh jin untuk dia suka dengan saya sampai bila-bila. Itu bab yang lain. Bab minyak ni, ia hanya berkesan selama 44 hari saja. Kalau saya nak dia kesan lebih lama, saya colet lagi. Begitulah hendaknya. Sampailah minyak tu habis, saya berjumpa dengan pakar ni, minta lagi, nak minta kena bayar. Senang aja. Botol dia tak besar, Casey. Kecil botolnya. Itulah yang dikongsi sama pendengar Ria 897 FM. Apakah antara syaratnya? Dan ada beberapa lagi yang lain yang tak perlu saya dedah dan sebutkan kepada anda. Saya buat pada seorang wanita ni. Datang, Casey. Saya keluar, saya pergi sana, makan gedebak-gedebuk bersama dengan wanita ni selama 3 bulan. 3 bulan, Casey. Kemudian ternampak pula yang lain, yang cantik, yang lebih berduit. Tunggu, Casey, tunggu masa. Kadang-kadang naik rimas, sebabnya hati dah tertaruh pada yang lain, kata asyik. Bila hati saya dah tertaruh pada yang lain, tapi saya tidak boleh berbuat apa-apa sebab kena tunggu. Tunggu masa 44 hari itu. Dengan perempuan yang pertama ni dah
Hampir-hampir dah nak dekat 3 bulan ni. Tunggulah 44 hari. Tunggu. Habis 44 hari, wanita yang pertama ni saya dah tak teruskan lagi. Dia pun tiba-tiba macam lupa dekat saya. Tapi waktu tengah tunggu, waktu hati saya dah berubah kepada wanita B, wanita A masih datang cari telefon. Saya malas nak angkat telefon, datang dekat office, kata nak jumpa, merayu meraung. Begitu sekali minyak ini boleh membuat wanita. Dalam hati, bilalah nak habis 44 hari ni? Habis madu sepah dibuang. Habis 44 hari, wanita ni terus lenyap, tak cari saya, Casey. Pergi dekat wanita yang kedua. Senang aja. Kita kalau sentuh tangan perempuan sekali, dia marah. Apa pegang-pegang? Marah. Alah, waktu tu je. Besok datang bergolek. Perkara ini saya lakukan untuk beberapa tahun, Casey. Sampaikan saya tiba-tiba sedar apa yang saya buat tidak akan kekal lama. Saya mula sedar apabila saya nampak kawan-kawan saya yang lain berumah tangga dengan isteri, ada anak, dah bina, ada rumah, dan saya masih lagi bertukar-tukar pasangan dan tidak ke mana kisi perhubungan saya. Perhubungan saya berdasarkan minyak yang harus saya pakaikan selama 44 hari. Kemudian kena anu lagi dan tak akan habis. Itulah yang membuat saya berhenti menggunakan minyak ini. Apabila melihat kawan-kawan baik, kawan-kawan rapat saya membina keluarga, ada anak 1, anak 2, isteri yang setia. Salah satu adalah seorang sahabat. Dia jatuh sakit. Bila saya tengok, setiap hari saya datang ke hospital untuk ziarah dia, isteri bersama dengan dia, dalam keadaan sampai tertidur dekat atas sofa di dalam hospital. Kesetiaan yang ada pada isteri itu membuat saya rasa saya harus berhenti dan cari orang yang benar-benar sayangkan saya. Itu ada kisah yang pertama dari Asyik berkongsi. Saya tak nak sebut nama minyaknya, takut nanti bila sebut bukan tak tahu, manusia ni pun tak lari daripada kekurangannya. Bila dengar rupanya nama minyak ni, awak mula Google, mula cari. Dah, jangan. Walaupun tak pasti kisah ni benar ataupun tidak, lebih baiklah kita berwaspada sebelum kita menggunakannya. Tapi anda bayangkan, selama bertahun-tahun dia gunakan minyak ni, dia tukar pasangan. Tiba-tiba hati terpaut pada yang lain, tunggu. Dia terus jadi pasangan. Lepas tu tukar. Dan yang menyedarkan dia adalah kawan-kawan di sekelilingnya. Nampak tak? Dari sini kita dapat pelajari, kalau kita ada kawan-kawan yang positif, kita akan jadi positif. Kalau kawan-kawan kita positif, kita akan jadi positif. Kawan-kawan kita membina keluarga yang baik, kita pun nak ikut membina keluarga yang baik. Jadi sama-samalah. Saya dah macam Dr. Fazila Kamsa pula. Dan anda lihat di sini ada kesedaran. Dia tengok kawannya yang satu ni sakit. Orang sakit, dia yang temannya, sahabatnya yang sakit, dia yang dapat lihat kebaikan dalam kesakitan yang dialami oleh temannya. Sebabnya isteri sampai bersengkang mata, tidur dekat sofa, temankan suami yang sakit dekat hospital berbulan-bulan mungkin. Dia tengok, aku tak akan dapat perempuan macam ni kalau terus gunakan minyak ni. Satu kesedaran dari dirinya. Bagus.